Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan. Uh, nama cikgu adalah Khairul Rizwan, boleh panggil Cikgu Rizwan. Okey, hari ini kita akan belajar algoritma. Kalau di dalam muka teks, muka surat 70 hingga 73. Okey, kita mulakan pembelajaran hari ini iaitu algoritma atau 3.1 pembangunan algoritma. Okey, yang pertama, apakah itu algoritma? Algoritma ini adalah secara ringkasnya adalah tata cara untuk menyelesaikan masalah dan juga menunjukkan urutan langkah penyelesaian dengan jelas. Tindakan yang dilaksanakan untuk mendapatkan hasil ataupun output, di mana setiap urutan dan langkah itu diakhiri dengan output. Seterusnya adalah perkara yang penting di dalam membina algoritma. Perkara yang penting perlulah ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami, contohnya bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Setiap langkah perlulah dihuraikan dengan jelas. Urutan langkah yang dinyatakan perlulah dinyatakan dengan betul, mempunyai kesudahan yang tertentu dalam satu tempoh yang bermaksud mempunyai hasil ataupun output. Yang seterusnya adalah algoritma ini dihasilkan ataupun digunakan dengan menggunakan dua bentuk, iaitu cetak alih dan pseudocode. Yang pertama, cetak alih ini adalah menggunakan kaedah simbol grafik seperti garis lurus ataupun geometri. Dan yang kedua ialah pseudocode, iaitu kaedah menggunakan ayat yang ringkas dan juga padat. Kemudian kita pergi kepada simbol-simbol cetak alih. Yang pertama, kita ada simbol mula, di mana fungsi dia adalah untuk menentukan permulaan dan tamat suatu urutan algoritma. Dan yang kedua adalah proses. Dan yang ketiga adalah syarat pilihan, iaitu menggunakan simbol diamond untuk menguji sama ada tindakan itu benar ataupun salah. Dan juga anak panah merupakan fungsi dia adalah ariran ataupun menunjukkan ariran aktiviti dalam urutan algoritma ataupun cetak alih. Untuk yang terakhir adalah bulatan, di mana bulatan ini adalah sebagai penyambung. Contohnya kita dapat lihat secara jelas simbol mula ataupun tamat yang digunakan di permulaan cetak alih ataupun sebagai penutup cetak alih. Seperti yang kamu dapat lihat dalam video ini, ada garisan merah yang digunakan mula dan juga tamat sebagai simbol mula dan tamat. Dan yang kedua adalah proses. Contoh yang kamu dapat lihat di sini adalah mula dan masukkan input, iaitu masukkan air, dan proses itu adalah panaskan air. Okey, yang ketiga adalah simbol output ataupun input. Kita gunakan simbol ini untuk menyatakan setiap bahan yang kita gunakan. Contohnya masukkan air, kita dikenali sebagai input. Ataupun yang kita selalu gunakan adalah keyboard. Kita nak tulis dalam WhatsApp, kita perlu tekan huruf-huruf itu adalah sebagai input. Dan simbol yang ketiga, yang keempat adalah syarat ataupun pilihan. Seperti kamu dapat lihat, syarat dia adalah main game. Jika iya, kita akan bermain PUBG. Jika tidak, kita akan pergi kepada syarat yang seterusnya. Anak panah ini adalah merupakan simbol aliran, di mana kamu dapat lihat setiap algoritma ataupun cetak alih ini ada penunjuk aliran, di mana daripada simbol pilihan kepada simbol proses. Kita gunakan simbol anak panah ini untuk menunjukkan aliran dari mana ke mana.
Kemudian adalah simbol penyambung. Simbol penyambung ni digunakan jika lakaran itu terlalu besar untuk disambung di bahagian lain. Contoh kita akan lihat selepas ini. Di sini kita akan kamu dapat lihat di mana simbol penyambung digunakan apabila lakaran tak muat dan dia akan sambung di sebelah dia dengan menggunakan simbol sambung. Okey, kita pergi yang seterusnya adalah carta ahli. Carta ahli ni kita pergi seterusnya adalah pseudocode. Pseudocode ini menggunakan ayat yang mudah, ringkas dan padat. Contohnya untuk melakukan pseudocode untuk algoritma menyelesaikan membuat air kopi. Mula-mula kita perlu masak air, masukkan kopi ke dalam cawan dan masukkan gula, tuangkan air ke dalam cawan, kemudian tamat. Okey, itu saja untuk kelas kali ini. Nanti cikgu akan tinggalkan kamu dengan latihan dan juga kerja. Sekian, terima kasih.